Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi apa khabar semua? Harap semua sihat untuk sesi PDPR kita pada kali ini. Okey, jadi untuk sesi PDPR kita pada hari ini, kita akan teruskan lagi dengan topik yang seterusnya. Okey, sebelum ini kita telah melalui beberapa topik, okey, antaranya introduction, uh, pie and text, dan sekarang kita akan terus pada topik yang ketiga iaitu shoe paste, puff pastry and phyllo pastry. Okey, tajuk kita yang seterusnya ini ada kesinambungan ataupun ada kaitan sedikit dengan topik kita yang kedua yang sebelum ini iaitu pie and tarts. Okey, baiklah. Jadi kita pergi kepada pengenalan. Pengenalan. Okey, kalau kita tengok di sini, perkataan pastry tu berasal daripada perkataan paste. Yang mana paste ni bermaksud campuran di antara bahan-bahan seperti tepung, cecair dan juga lelemak. Jadi seperti mana yang cikgu pernah beritahu sebelum ni, okey, untuk pembuatan sebarang produk roti, pastry, kita boleh gunakan cecair dari bahan seperti air ataupun susu. Okay, dan juga bahan lemak yang biasa kita gunakan adalah seperti butter, margarin maupun shortening. Okay, jadi kita lihat di sini antara jenis-jenis pastry yang utama yang biasa kita jumpa ataupun yang biasa kita buat dalam pembuatan produk pastry adalah yang pertama kita panggil yeast race. Okay, contohnya adalah Danish dough. Okay, yeast race ni bahan utama yang digunakan adalah yeast untuk dijadikan sebagai ejen penaik. Okey, yang seterusnya jenis pastry yang berikut adalah pie dough. Kita dah bincangkan sebelum ni dalam topik pie and tarts. Kita ada flaky dough, kita ada mealy dough, okey, ataupun gabungan di antara kedua-duanya. Dan yang kita akan tengok pada hari ini dalam topik kali ini adalah various type of short dough. Kita ada 3 jenis short dough yang utama yang kita akan lihat sebentar lagi. Seterusnya puff pastry dan juga eclair paste ataupun kita panggil shoe pastry. Pot shoe dipanggil di situ . Okey, kita tengok. Hari ini yang pertama sekali adalah short dough pastry. Okey, short dough pastry ni kita tengok kepada 3 jenis short dough pastry yang utama. Okey, kalau kamu tengok di situ 3 nama berikut semuanya dalam bahasa Perancis. Okey, jadi kita untuk sebutan ataupun apabila kita lihat terms, terma-terma yang digunakan dalam bahasa Perancis, kita mesti sebut dengan betul. Okey, sebab apa? Hasil orang kata feedback yang cikgu terima daripada PPL yang menjalankan penilaian khas bersama kamu sebelum ni, antara komen daripada PPL daripada Puan Mesreliza daripada KV Setapak tu, dia kata kelemahan calon adalah antaranya yang paling ketara adalah sebutan dan penggunaan terma-terma yang betul dalam kulineri. Dia bagi contoh itu sea bass, ikan ikan sea bass, ada orang cakap sea bass. Jadi kurang tepat penggunaan istilah. Jadi hari ini kita akan tengok 3 jenis short dough. Yang pertama, macam mana nak sebut tu? Pâté brisé, pâté sucré atau pâté sablé? Bukan. Kita tengok yang pertama. Okey, sebutan dia adalah pot brisé. Nampak ejaan dia adalah P-A-T-E, tapi sebutan dia adalah pot brisé. Kalau untuk lebih tepat lagi, sebutan Perancis dia, kamu boleh buka Google Translate, kamu copy dan paste di situ. Tengok bahagian audio, dia akan sebut dengan betul lah. Kita sebutan Melayu ni mungkin agak kurang tepat. Tapi dari segi sebutan, kita sebut pot brisé. Okey, yang mana daripada segi bahasanya, pot brisé ni bermaksud broken dough ataupun sejenis dough yang mudah pecah, mudah rapuh. Kenapa dinamakan begitu? Kerana kita menggunakan kaedah, kerana kaedah mengadun yang digunakan adalah sama dengan kaedah mengadun mealy dough, yang mana lelemak itu dicampur dulu dengan tepung menggunakan kaedah crumbing method, dan iaitu ataupun kita kenal sebagai sanding method. Sanding yang bermaksud berpasir lah. Jadi apabila lemak yang menyelaputi tepung tu
dia menyebabkan air ataupun lembapan kurang diserap. Jadi apabila kurang lembapan diserap, penghasilan gluten juga adalah lebih kurang dan dia akan menghasilkan dough yang lebih lembut. Jadi pot brisée ni digunakan untuk tart yang besar, jenis besar. Sama ada kita nak buat fruit tart yang besar, satu fruit tart yang besar, kita boleh gunakan pot brisée. Okey, jenis short dough yang kedua yang kita boleh tengok di sini adalah yang kedua adalah pot sucré. Sucré kalau kamu tengok makna dia adalah bermakna manis ataupun bergula ya. Jadi dough pot sucré ni bermaksud sugared dough. Yang mana dianya lebih kurang sama je sebenarnya dengan pot brisée tadi. Tapi kandungan gula yang digunakan dalam dough ni lebih tinggi. Dan biasanya dough yang terhasil adalah lebih rapuh, mudah pecah dan juga agak sukar diurus. Jadi kalau kita nak buat pot sucré ni, kita kena lebih teliti dan berhati-hatilah kerana dia mudah pecah. Okey, kaedah mengadun dia adalah menggunakan creaming method. Yang mana creaming method ni kita campur gula dan lemak dahulu, kita putarkan dia sehingga dia menjadi creamy. Sama cara macam kita buat biskut. Dan biasanya pot sucré ni kita gunakan untuk membuat tartlets dan juga petit four. Okey, untuk dough ataupun biskut yang manis. Yang ketiga adalah pot sablé. Sablé bermaksud sandy ataupun berpasir. Kandungannya sama seperti pot sucré tadi, tetapi mempunyai kandungan lemak yang sedikit tinggi, tetapi kandungan telur dan cecairnya agak kurang berbanding pot sucré tadi. Okey. Dough yang terhasil adalah dough jenis rapuh dan lembut dan biasanya boleh menggunakan kaedah crumbing method ataupun creaming method. Tak kisah, dua-dua kaedah adunan tu boleh kita gunakan ya, ikut yang mana kita selesa dan mudah lah. Dan pot sablé ni juga dikenali sebagai 1-2-3 dough yang mana mengikut pembahagian ratio bahan-bahannya. 1 part of sugar, 2 parts of fat and 3 parts of flour. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya iaitu puff pastry. Okey, puff pastry ni dikenali juga sebagai laminated dough ataupun roll in dough. Yang mana puff pastry dari aspek pembuatannya adalah merupakan beberapa lapisan lelemak yang kita lapiskan dengan lapisan dough. Lapisan lelemak di sini adalah lapisan margarin ataupun butter. Tetapi untuk pembuatan puff pastry, kita tidak menggunakan butter ataupun margarin yang biasa ya. Kita gunakan margarin yang khas dikenali sebagai pastry margarine yang mana boleh didapati di kedai-kedai bakery dalam bentuk segi empat petak dari dah siap lah. Jadi senang untuk kita lapiskan dengan lapisan dough kita nanti. Untuk pembuatan puff pastry ni kita tidak menggunakan yeast. Tetapi uniknya walaupun kita tidak menggunakan yeast, tetapi dia boleh kembang dengan jayanya. Kenapa dia boleh kembang? Sebab apa? Apabila kita masak nanti, cecair ataupun lembapan yang ada di dalam dough itu akan mengembang. Seterusnya dia akan bertukar menjadi wap yang mengembang apabila dipanaskan. Itulah yang menyebabkan puff pastry kita ini akan naik dan mengembang dengan cantik. Okay, pembuatan puff pastry ni dia agak rumit, makan masa dan juga agak leceh lah. Kerana kita kena lapiskan satu-satu, selang-selikan antara lapisan lemak dan lapisan dough. Okay. Ini adalah prosedur membuat puff pastry dengan kaedah lipatan 4 ataupun 4 folds method lah. Lipatan 4 kali. Kita tengok macam mana. Yang pertama kaedah dia adalah kita masukkan cecair ke dalam tepung yang telah dibuat ruang di tengahnya. Kita buat tepung kita buat ruang di tengah, kita masukkan cecair. Kemudian kita adunkan sekali cecair dan tepung itu sehingga menjadi dough. Seterusnya kita ulikan dough itu sampai menjadi lembut. Sampai habis kita punya tepung yang kita letak di atas meja kerja tadi. Kemudian kita sejukkan ke dalam peti sejuk. Jangan letak dalam freezer ya. Kita letak dalam chiller. Lebih kurang dalam masa 30 minit. Setelah habis 30 minit, kita bentangkan dough kita menjadi bentuk segi empat tempat yang besar. Sementara kita dah siap sediakan dough kita tu,
kamu tengok pada langkah kerja yang keempat ini, kita sediakan butter ini bukan dough ini butter kita. Yang mana cikgu cakap tadi, butter kita boleh dapat dalam bentuk yang lapisan bentuk segi empat yang besar. Okey, lembutkan butter kita dengan cara mengetuknya menggunakan penorak. Okey, seterusnya jadikan butter tadi berbentuk segi empat tepat yang bersaiz 2/3 daripada saiz segi empat tepat dough kita tadi. Tengok dalam bentuk begini dalam langkah kerja ke-6 ini, dough kita di bahagian bawah sekali. Okey, butter yang kita telah lipat sebagai bentuk segi empat tadi kita letakkan di atas dough. Okey, kemudian kita pergi kepada langkah yang ketujuh. Okey, kita lipat daripada bahagian atas ni tadi, kita bawa ke tengah menutupi separuh daripada bahagian butter ni. Okey, setelah itu langkah yang ke-8, daripada bahagian bawah ni kita lipatkan ke atas sehingga tertutup sepenuhnya seperti di langkah kerja yang ke-8 ini. Okey, seterusnya kita torak dough menjadi segi empat tepat yang panjang. Okey, kita torak menjadi segi empat tepat yang panjang yang sekata bentuknya. Okey, langkah kerja yang 10. Okey, kita lipat sebahagian atas dough sehingga sampai ke tengah. Okey, daripada bahagian atas ni, atas ni tadi kita lipat ke tengah. Okey, seterusnya yang bawah ni, kita pergi ke langkah yang ke-11. Daripada bawah ni kita lipatkan ke tengah. Dan kita lipat lagi 2 sehingga menjadi 4 kali lipatan. Seperti langkah yang ke-12 ini. Jadi kita tengok ini adalah antara contoh-contoh produk puff pastry yang biasa kita dapati di pasaran. Pinwheels, cream horns, turnovers, Napoleons. Okey. Ini biasa orang guna letak inti sardin pun boleh. Cream horn ni letak custard pun boleh. Cream pun boleh. Terpulang pada masing-masing lah. Okey. Berikutnya kita pergi kepada choux paste ataupun choux pastry. Dalam bahasa Perancis dikenali sebagai pot choux ataupun dikenali sebagai cabbage paste. Kerana bentuknya yang kita hasilkan adalah seperti bentuk cabbage yang kecil. Okey, sangat mudah dihasilkan, tidak memakan masa yang lama untuk dihasilkan. Ini senang saja cara untuk menghasilkannya, kita boleh tengok di sini. Ini resipi asas dia lah, air, mentega, tepung, telur, garam sikit, kita boleh tengoklah. Okey, ini langkah-langkah penyediaan dia. Okey, kamu tengok langkah yang pertama adalah kita didihkan air sampai betul-betul mendidih. Okay, kemudian kita masukkan bahan-bahan seperti lemak, garam dan juga gula. So, air tu kita kena make sure, kena pastikan betul-betul didih lah. Supaya lemak yang kita masukkan tadi tidak terapung di dalam air. Dia kena meresap sepenuhnya. Supaya baru kita dapat hasil yang terbaik nanti. Okay, setelah lemak itu betul-betul cair, meresap dalam air, kita masukkan tepung secara sekaligus. Okay, masuk terus tepung dan kita kacau sehinggalah dia menjadi bentuk berbola, dalam gambar yang pertama ni, dan tidak melekat di bahagian tepi periuk. Kemudian kalau dah berbentuk berbola begini, kita tutup api, kita sejukkan, biar dia sejuk dulu, baru kita masukkan telur satu persatu. Pastikan kita masuk telur satu persatu. Masuk sebiji, kemudian kita adun sampai dia dah sebati sepenuhnya, baru kita masukkan telur yang berikutnya. Ini contoh-contoh beberapa produk choux paste ataupun eclair paste. Seperti eclair, cream puff, Paris breast, swan. Swan ni pernah keluar dalam exam. Kita buat bentuk cream puff dulu, kemudian kita gunting dan kita bentukkan menjadi swan. Berikutnya adalah filo pastry. Filo pastry ni dia tidak beragi. Biasanya dia dalam bentuk helaian pastry yang nipis. Kita perlu sapu dengan minyak atau mentega. Filo pastry ni biasa kita gunakan yang dah sedia siap, yang ready made. Kita beli di kedai bakery lah. Antara produk yang terkenal untuk filo pastry ni adalah baklava dan juga apple strudel. Apple strudel. Ini bentuk filo pastry. Kita lapiskan je terus, berlapis-lapis supaya menjadikan produk yang cantik lah. Ni pastry lapis dan pastry filo. Apa bezanya? Pastry lapis, pastry yang diperbuat dengan lapisan yang dilapis dengan mentega. Pastry filo pula, helaian nipis yang berlapis dan disapu dengan mentega satu-satu lapis. Kalau pastry lapis tadi, yang sebelum ni tadi,
kita kena lapiskan, kita selang-selikan. Lapisan dough, kita letak lapisan lelemak. Okey, tapi pastry phyllo ni pula dia dah mempunyai lapisan mentega di dalam pastry-nya. Okey, jadi kita tak perlu buat macam pastry lapis lah. Selapis-selapis kita kena selang-selikan antara dough dengan lapisan lelemak. Tak perlu sebab pastry phyllo ni dah siap-siap ada di dalamnya. Kita dah ada lapisan mentega ataupun lapisan lelemak di dalamnya. Jadi dia lebih simple, lebih mudah berbanding pembuatan pastry lapis tadi. Tetapi hasilnya adalah lebih kurang sama saja dengan pastry lapis. Okey, ini adalah contoh kedua bahan yang paling ataupun produk yang paling popular dalam pembuatan phyllo pastry, iaitu yang pertama baklava, sejenis dessert ataupun makanan Timur Tengah, dan yang keduanya ialah apple strudels tadi. Okey, baklava ni kalau kita nak buat memang agak leceh jugalah sebab dia memakan masa dan memerlukan sedikit ketelitian. Kita nak lapiskan satu-satu. Dia amat mencabar dan memerlukan sedikit kesabaran daripada kita lah. Okay. Dan itulah dia tadi topik kita pada hari ini, iaitu choux paste, pastry lapis dan juga phyllo pastry. Jadi terima kasih di atas kerjasama dan juga konsentrasi yang kamu berikan untuk kelas pada kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk topik yang seterusnya, iaitu biscuits and cookies. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selepas ini kamu perlu menjawab soalan latihan yang disertakan sekali dalam Google Classroom, dan pastikan kamu hantar soalan tersebut sebelum tamat tempoh kelas teori kita pada hari ini, sebelum pukul 10 pagi. Jadi terima kasih sekali lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.